Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bahagian B. Kita bila buat banyak latihan, kita akan tahu susunan soalan lah sebenarnya. Okey, untuk bahagian B, pelajar dia ada satu talian hayat lah. Dia jawab 2 daripada 3 soalan. Contohnya kita nampak nombor 13 tu, kita rasa macam kita tak boleh nak digest soalan dia, maksudnya kita ada peluang lagi. Okay, kita ada peluang lagi, ada 2 soalan lagi yang boleh kita jawab. Yang kalau kita tak boleh makan penuh pun, sekurang-kurangnya kita boleh kutip markah berbanding kita tinggalkan tempat kosong. Okay, so daripada yang kita tengok nombor 13 ni, kalau saya pergi laju, sebenarnya dia senang, tapi kita try dahulu untuk bantu pelajar dari segi markah yang lebih banyak lah. Okey, nombor 14 pun sekali kita tengok, kita rasa macam susah, sebenarnya dia pun senang. Tapi kita akan buat dulu nombor 15. Sebab nombor 15 saya nak share teknik menggunakan kalkulator dan juga macam mana kita nak buat keputusan, nak pilih siapa yang akan jadi perkara rumus. Benda tu dia kena share ilmu ni supaya pelajar tak ada jalan kerja yang panjang. Okey, so saya mula dulu soalan nombor 15A. Okey, nombor 15A, kita kena bijak membuat keputusan. Sebab itu orang kata AdMath ni adalah ibu kepada sains. Sebab daripada sini kita akan fikir secara kritikal. Kalau pelajar memilih X yang mudah ini menjadi tajuk, terus ambil daripada soalan, pelajar akan mengalami kesukaran kerana nilai X nanti perlu didarab dengan 7. Tetapi kalau pelajar bersusah-susah dahulu, dia cuba mencari nilai Y sebagai perkara rumus, hidup dia akan mudah kerana di sini cuma Y kuasa 2. Jadi dia kena bijak sama ada dia nak pilih terus ikan atau dia nak pilih joran. Kat sini matematik tambahan ni dia mengajar kita cara berfikir. Jadi sebenarnya yang lebih penting sekarang ialah daripada X sama dengan Y tambah 5 yang diberikan oleh soalan adalah lebih mudah kalau pelajar buat Y sama dengan X tolak 5. Supaya kita nampak AdMath itu lebih bermakna. Yang ini lebih bermakna berbanding apa yang diberi oleh soalan. Kenapa pentingnya yang nombor 1 ni kita ubah Y? Kerana apabila kita nak gantikan dalam Y kuasa 2 sama dengan 7X kuasa 2 tolak dengan 9. Jadi tempat Y yang mula-mula itu saya boleh ganti tanpa perlu mendarat dengan orang lain. Saya boleh ganti dengan X tolak 5 kuasa 2 sama dengan 7X kuasa 2 tolak 9. Nilai Y ini saya dah ganti dengan yang ini. Yang itu lebih mudah berbanding kalau kita jadikan X sebagai tajuk. Okey. Untuk pelajar yang tak biasa kembangkan benda ni, sebenarnya X tolak 5 ni ada 2 kali. Sebenarnya. Kalau awak tak boleh congak lagi untuk sementara waktu ni, tak apa, kita buat satu-satu. X darab X kuasa 2. Kat belakang nanti jadi negatif 5X. Yang depan ni pun jadi negatif 5X. Sebenarnya yang kat tengah tu akan menjadi negatif 10X dan nombor last darab dengan last awak akan dapat negatif 5 darab negatif 5 awak dapat positif 25 sama dengan 7X kuasa 2 tolak 9. Kalau ada soalan apa-apa awak interrupt terus sebab benda ni panjang. Okey, so kalau kita tengok ketua kita dekat 7.
anak buah mesti pergi dekat 7 secara osmosis lah kalau biologi secara osmosis. So bila dia osmosis ke sana, kat sebelah kiri akan menjadi kosong. Dan di sini akan menjadi 7x kuasa 2. Dia sedut x kuasa 2 jadi negatif. Kemudian jadi tambah 10x tolak 9 tolak 25. Dia sedut macam tu. Okey, kita ringkaskan dia akan menjadi, mulai daripada sekarang pelajar kena biasakan tanda sama dengan kosong tu tak kisah kiri kanan. Sebab pelajar dia memang hobi dia duduk belah sini, Awak kena belajar boleh kiri dan kanan. Okey, so kat sini dah jadi 6x kuasa 2 tambah dengan 10x, ia ini dia akan dapat negatif 34. Bila kita tengok perkali dia pula, ada perkali 6, ada 10, ada 34. Sebenarnya kita boleh mengecilkannya dengan membahagikan dengan 2. Kita kena kecilkan dulu. Jadi kosong bahagi 2 dapat kosong juga. Sini akan dapat 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 17. Okay, kita nak try factorize. Nak try faktor guna kalkulator. Boleh ke tidak? Okay, kita try faktor guna kalkulator. Okay, kita tekan menu. Okay, kita boleh gerak ke mana-mana ni. Kita ambil A tu. Yang warna hitam tu. Kita ambil A di situ. Tekan sama dengan. Dan kita nak buat polinomial nombor 2. Persamaan kita kuasa 2. So, tekan kuasa 2. Okay, kita akan masukkan perkali depan tu 3. Kalau boleh praktik tekan kalkulator guna tangan kiri sebab tangan kanan nak menulis. Lepas tu 5. Lepas tu negatif 17. Tekan sama dengan. Okay, kita tekan sama dengan. Dan kita tengok jawapan kita dalam keadaan tidak menarik. Jawapan kita ada bagai-bagai, tidak menarik. Oleh kerana jawapan kita itu tidak boleh difaktorkan dengan lengkap, maka saya percaya pelajar ingat rumus ni. X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC per dengan 2A. Ingat tak rumus ni? Saya tak pasti rumus ni bagi ke tak. Saya semak rumus ni bagi ke tak. X sama dengan rumus ni diberi. Okay, rumus ni diberi nombor 1. Nombor 1. Senang nak ingat. Jadi pelajar tak payah hafal. Rumus dibagi. Cuma pelajar kena tahu siapa A, siapa B, siapa C. Okey, untuk pelajar yang tingkatan 4 mungkin dia baru nak belajar yang ini. Yang warna biru ni A. Yang warna kuning ni B. Yang warna pink belacan ni C. Nilai-nilai tu kita kena alert. Jadi bila Maida gantikan, seadanya negatif 5 tambah tolak punca 5 kuasa 2 tolak 4. A kita 3. C kita negatif 17. Per dengan 2. A kita 3. Kita ganti tipu-tipu gitu je. Kita layan je rumus tu. Jawapan kita ambil daripada kalkulator. Ni jawapan ni tadi. Awak tekan button SD. Tu jawapan dia. Salin jawapan tu. 1.689. 1.689 jawapan pertama. Kita tekan button sama dengan. Dia keluar jawapan yang kedua. Tekan SD juga. Negatif 3.5
Negatif 3.355. Negatif 3.355. So dari sini, walaupun saya tekan kalkulator, jawapan ni adalah tepatlah. Yang pertama 1.689. Yang kedua negatif 3.355. Tapi jawapan yang kita dapat itu baru nilai X. Soalan minta kita mencari semua nilai, semua nilai yang mungkin bagi X dan Y. Kita baru dapat nilai X, 2 ketul. Okay, ada 2 ketul. Kemudian kalau awak nak cari Y, awak akan pandang semula tempat yang awak buat yang awak buat nombor 1 ni. Dekat nombor 1 tu, awak declare Y sama dengan X tolak 5. Jadi sekarang Meda nak masukkan nilai yang pertama. Meda kecilkan sekejap. Katakan sekarang Meda nak ganti nilai X dengan 1.689. Meda ambil nilai yang warna purple dulu. Kalau tak buat formula, tulis terus. Okey, boleh? Awak sebab formula dia bagi, awak ganti terus nilai ABC. Cuma untuk yang tingkat 4 dia baru first time kan? Jadi dia gagap-gagap lagi. Yang dah mahir tak apa, dia ingat rumus dah. Sementara kita nak biasakan minda kita tu, kita tulis rumus Sat. Sebab kita kena pujuk diri kita sekarang ni. Sebab diri kita sekarang set admit ni susah. Jadi sebab itu Meda ajar dalam keadaan santai supaya pelajar nampak admit ni tak susah. Tapi benda ni kalau saya kata tak susah tu nampak sangat menipu kan. Tapi cuma saya nak tunjuk bila kita belajar secara santai, benda tu sebenarnya dia akan jadi mudah. Okay, so saya sambung. Tolak dengan 5, yang ini kita guna kalkulator biasa saja. Kalau exam boleh bawa 2 kalkulator lagi best lah. Sebab yang ni kita kena keluar dulu. Reset dulu kan. Okay, kita nak reset dulu. Sekejap tak keluar pula button saya ni. Shift 9. Saya kena reset dulu. Okay, 1.689 tolak dengan 5. Jadi dapat pecahan tekan SD ni. Kita dah dapatlah jawapan kita negatif 3.311. Negatif 3.311. Selesai, baru Madam ganti nilai X yang pertama. Madam ulang jalan kerja yang sama. Y sama dengan X tolak 5 juga. Cuma sekarang Madam ambil nilai yang kedua, iaitu yang ini. Okay, Madam ambil nilai itu sama dengan negatif 3.355 tolak 5. Madam rasa yang ini tak perlu guna kalkulator. Yang ini akan dapat negatif 8.355. Okay, kalau nak guna EQN, kalkulator tadi Madam memang guna EQN. Cuma kalau you guna EQN, awak lompat daripada tempat sini. Ni, Madam buat anak panah ni sekarang. Awak lompat sini, awak terus shortcut ke sini, Madam rasa awak akan hilang markah. Madam rasa awak akan hilang markah. Sebab maksudnya pemeriksa tahu you guna kalkulator secara total. Nanti double check dengan Cikgu Ahmad double check sebab Madam tak pernah tanda kertas SPM. Madam cuma penanda kertas matrikulasi. Nanti kena berbaik-baik dengan Cikgu Ahmad mulai hari ni lah. Cikgu Ahmad kita dia kesian dia nak ajar tapi kita tak nak. Kesian dia. Cuba tengok muka Cikgu Ahmad kita nanti. Berusaha dia nak fahamkan kita tapi kita dah mental block tak nak belajar kan. Lepas ni, try tanya cikgu. Cikgu, kalau saya lompat ni ada markah tak? Madam rasa tak ada markah kalau awak lompat. Senang, sikit je. Sikit je awak tambah. Rumus dah ada nombor 1. Awak ganti je nilai ABC tu ikut rumus. Terus dapat markah. Okay.
So sekarang Madam nak buat kesimpulan, kita ada dua nilai X dan juga kita ada dua nilai Y. Cuma nak susun tu terpulang kepada pelajar, mungkin ada cara untuk susun lah. Contohnya, kalau saya akan kata, when X equals to 1.689, Y is equals to negative 3.311. Saya nak suruh pelajar saya buat kesimpulan kan. When X equals to negative 3.355, Y is equals to negative 8.355. Kalau saya suruh pelajar saya buat kesimpulan hujung sekali macam ni. Okey. Saya buka kepada soalan sebab kalau awak tengok skema jawapan yang ini, dia mengekalkan X sebagai tajuk dan jalan kerjanya akan menjadi sedikit complicated. Okay, sedikit complicated. Taklah susah benar tapi dia akan jadi macam ni soalan ni nombor 15 saya tunjuk. Skema ni pun saya dah share dengan pelajar sebenarnya. Ni. Kalau awak kekalkan yang ini, dia akan jadi di sini. Kepayahannya berlaku di sini. Lepas awak kembang ni, awak kena darab dengan 7. Darab dengan 7 kat luar, dia akan jadi nombor yang sangat besar. Sebab itu Madam pesan tadi, kalau awak nak pilih nilai X yang mudah telah diberi, kesukaran awak akan berlaku di sini, iaitu nombornya akan menjadi besar. Kalau awak ubah sedikit, Y menjadi tajuk, X tolak 5, kerja awak lebih mudah. So sebelum awak jawab soalan, awak kena ambil masa seminit untuk fikir. Siapa yang kita nak mudah awal, kita nak senang-senang dahulu ataupun nak senang-senang kemudian. Yang ini kita kena fikir dalam AppMath. Kalau Madam dulu, teknik berfikir ni, Madam belajar tajuk 1 tahun 1995. Bagaimana teknik berfikir untuk menjawab AppMath. Madam ingat masa tu Madam dapat markah 100. Lepas tu fail lah lepas tu. Teori bagus. Menghafal. Lepas tu sebab tak pandai nak tackle, tak pandai nak tackle soalan jadi payah. Okey, Madam teruskan. Kalau ada soalan nombor 5A teruskan dulu, boleh tanya sebab kita akan bincang nombor 15 sahaja. Okey, 15A done already. Kat mana rasa susah? Yang boleh Madam bantu. So yang masuk kelas hari ni, okey, yang masuk kelas hari ni, ada tak yang masih tak ada kalkulator macam ni? Kalkulator yang Madam guna ni. Ada tak? Ataupun awak masih guna kalkulator yang warna hitam? Penting awak berterus terang di sini, penting. Sebab kalau you tak ada, nanti Madam akan buat collection dengan ex-student, bekas-bekas student saya dah ada 20 batch yang dah kerja-kerja tu kan. Saya buat je, nak buat kutipan pembelian kalkulator untuk adik-adik SPM. Sekejap je. Cuma kalau awak diam, saya tak boleh nak tolong lah. Dah ada dah yang saya tolong kan, Syahidah saya dah bagi kan kat awak kan. Syahidah dah dapat ni, kalkulator ni saya dah post ke Kedah. Dia dah bahagia sekarang menggunakan kalkulator baru. Okay, so macam Iman sekolah mana Iman? Iman Nuraina? Amalia dari mana ya? Tak apa, homeschool pun tak apa. Homeschool maksud belajar sendiri Homeschool. Oh, biasanya orang Kuala Lumpur kan homeschool ni. Dia orang Kuala Lumpur biasanya.
Okay, yang ni nanti kita boleh bincang, boleh PM tepilah madam, supaya madam boleh buat collection untuk beli. Untuk sementara waktu, madam beli dulu yang tidak ori, yang tidak ori kerana yang harga ori masih lagi mahal sekarang ni. So, madam walaupun tak ori masih boleh gunalah. Okay, nanti kita bincang untuk kalkulator tu. Sebab kalkulator yang ini memang menyenangkan kerja lah. Okay. Okey, madam nak teruskan soalan B, 15B, dan madam nak ajar teknik berfikir untuk menjawab soalan ni. Sekejap madam minta izin nak potong ni sekejap supaya madam ada ruang nak menulis. Kalau lebih pada pukul 9 malam ni saya minta maaf ni. Satu soalan je tapi banyak benda nak share sebenarnya. Okey, saya paste soalan B dekat sini. Saya ajar teknik untuk berfikir. Kita bukan sahaja menjawab dan kita kena jadi orang yang kreatif. Okey, mula-mula kita susun soalan. Kalau soalan dalam keadaan macam ni memang berkecamuk otak kita. Kita susun. 2P tambah Q tolak 3R sama dengan 7. Ni nombor 1 kita label. Okey, nombor 2, P kena salin soalan betul-betul. 5Q tolak 2R sama dengan 9. Ni saya nak namakan dia nombor 2. Kemudian ada satu lagi. 3P tolak dengan 4Q tambah dengan 6R sama dengan 12. Yang ini saya namakan dia persamaan 3. Sebelum kita kira, kita nak tengok soalan ni jenis baik ataupun jenis nakal. Kita kena test dulu. Sebab pembuat soalan ada banyak jenis. Nakal dan ada yang straight to the point. Okey, kita tengok dia nakal ke tidak. Cara nak buatnya, kita tekan menu. Kita pergi kepada cursor kat bawah, madam ambil A di sini. Ambil A. Tetapi kali ni madam nak buat simultaneous equation. Madam tekan nombor 1. Lepas tu dia tanya ada berapa variable kat situ. Huruf P, huruf Q, huruf R. Ada 3. Dan dia ready one set nilai dekat madam sekarang ni. Okay, so madam akan isi nilai pertama. Okay, madam buat warna biru dulu. 2, yang tak ada ni 1, -3, 7. Okay, madam masuk 2 sama dengan 1 sama dengan -3 sama dengan 7 sama dengan. Dah siap equation 1, cursor pergi baris kedua. Kita ulang lagi. 1 sama dengan -5 sama dengan -2 sama dengan 9 sama dengan. Dia akan pergi pada equation yang ketiga. 3 sama dengan -4 sama dengan 6 sama dengan 12 sama dengan. Cuma madam minta maaf, kalkulator ni dia cuma faham XYZ. Nanti kita kena tukar jadi PQR. Yang pertama, dia bagi jawapan nilai X. Okay, nilai X dia bagi. Jadi kita tukarlah nilai X tu adalah nilai P. P nanti tulis dengan pensel uduh-uduh kat sini. 4 berapa tadi? 416 per 121. Jawapan akhir dah ada. Nilai Q pula sama dengan, kita tekan sama dengan. -117 per 121. Nilai R sama dengan -4 per 11. Maksudnya, orang yang buat soalan ini adalah orang yang nakal.
Sebab dia bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Okay, kalau straight to the point, jawapannya adalah nombor biasa, integer biasa. So, kita kena alert betul-betul lah. Kita ada calculator, kita check dulu jawapan. Kita jangan biar kita sesat dalam equation. Okay, jawapan akhir dah ada, Madam akan menjurus kepada jawapan akhir ini. Kemudian Madam nak ajak pelajar berfikir di sini. Okay. Oh, nombor berapa tadi? Nombor berapa? Itu 3. Okay. Madam nak ajar berfikir yang ini. Okay. Madam nak ajar awak fikir ni 3R, 2R, 6R. Nak fikir yang itu. So, kalau persamaan 1, nak suruh jadi 6, kita akan darab dengan 2. Persamaan yang kedua, nak suruh dia jadi 6, Madam akan darab dengan 3. Yang ketiga tak payah berubah sebab dia memang 6. Okay, Madam akan menghasilkan yang equation yang pertama yang baru, semua sebutan Madam darab dengan 2. Hasilnya 4P tambah 2Q tolak 6R sama dengan 14. Ini adalah persamaan 1 yang baru. 4P tambah 2Q tolak 6R sama dengan 14. Kemudian Madam ambil pula persamaan yang kedua, Madam darab dengan 3. So dia akan dapat 3P tolak 15Q sebab Madam darab 3. Madam buat yang ini, mata tengok di situ, tangan tulis kat bawah. Tolak dengan 6R sama dengan 9 darab 3, 27. Dan ini merupakan persamaan yang kedua yang baru. Boleh terima tak cara kerja Madam ni? Okay, Madam nak selesaikan yang ini. Okay, terlajak ini. Okay, so sekarang Madam boleh mematikan negatif 6R dengan negatif 6R yang ini. Prosesnya adalah proses menolak kerana negatif 6R tolak negatif 6R dia akan jadi negatif 6R tambah 6R, mati. Jadi kita kena buat proses menolak, iaitu persamaan 1 tolak persamaan 2. Kemudian Madam buat 4P tolak 3P. Masih tinggal seekor P. Yang kedua, Madam nak buat warna purple, 2 ekor ayam tolak negatif 15 ayam. Dia akan jadi 2 tolak 15. Dia akan jadi 2 tambah 15. Kita akan dapat 17. So, positif 17Q sama dengan yang ini dah mati. Okay, yang itu dah mati. Kemudian 14 tolak dengan 27, Madam akan dapat negatif 13. Persamaan baru ini kita bagi nama 4. Kita bagi nama kat dia 4. Kena label nanti, kalau tak label sesatlah kita. Tak tahu nak masuk kat mana. Okey, selesai yang itu. Kemudian Madam nak guna yang seterusnya, Madam nak buat persamaan 2 dengan persamaan 3. Okey, persamaan 2 yang baru tadi, negatif 3, bukan negatif.
Okey, persamaan dua yang baru tadi, 3P tolak 15Q tolak 6R sama dengan 27. Ini yang baru tadi. Madam nak lagakan dia dengan yang kita tak buat lagi. Ni, yang ketiga kita tak sentuh lagi. Kita lagakan dengan yang itu. Kita tengok apa jadi. Dia akan jadi 3P tolak 4Q tambah 6R sama dengan 12. Madam ambil seadanya nilai itu kerana nombornya memang 6R. Okay, dah 6 dah. Okay, so Madam buat macam tadi juga. Okay, cuma nak mematikan yang ini, tanda di sini negatif, tanda di sini positif. Jadi Madam akan buat prosesnya adalah proses menambah. Tadi ini lelaki, katakan tidak. Tolak kita tak boleh LGBT tu kan, tak boleh. Tolak. Kalau lelaki, perempuan boleh. Itu cikgu saya ajar dululah kan. Kalau cikgu awak ajar hutang RM6, bayar RM6 pun tak apa, mana-mana boleh. Okey, oleh kerana nak menambah, nak menambah sekarang ni, 3P tambah 3P jadi 6P. Negatif 15 tambah yang ini, dia akan jadi negatif 19Q. Yang pink dah meninggal. 27 tambah 12, awak akan dapat 39. Persamaan baru ini bernama 5. Okey, saya ulang lagi sekali. Persamaan original adalah 1, 2, 3. Dia ada sebutan PQR. Madam dah mematikan R, yang ini dia akan menjadi persamaan yang keempat, di mana tinggal lagi P dan Q. Madam buat sekali lagi dan kita dapati persamaan yang kelima juga tidak mengandungi unsur R. Bila ada dua saja unknowns, kita boleh selesaikan dengan mudah. Okay, so kita tengok macam mana kita nak buat yang ini. So kita dah ada 6P. Okay, beres dah yang ni. Okay, tengok Madam ada di sini 6P. Tetapi di sini Madam ada 1P. Jadi siapa yang kena berubah? Yang kena berubah adalah persamaan 4. Madam kena darab dengan 6. Okay, persamaan 4, Madam darab dengan 6. Bila darab dengan 6, dia akan dapat di sini 6P. Okay, Madam buat ni ni. Tambah dengan, besar sangat tu, 17 Saya terpaksa guna kalkulator lah sebab tak reti nak congak 17 darab 6. 102. 102Q sama dengan, yang ini pula. Negatif 13 darab 6. Sekejap. Negatif 13 darab 6. Negatif 78. Yang ini persamaan 4 yang baru setelah Madam modify dia darab dengan 6. Okey, kita pun garis 3 kali persamaan serentak kita malam ni. Okey, so bagaimana cara kita nak membunuh 6P? Kita nampak di sini positif, di sini pun positif. Katakan tidak, so hubungannya tolak. 6P tolak 6P. Habis. Tinggal lagi negatif 19 tolak 102. Negatif 19 tolak 102. Sebab tolak di sini. Ni kat sini tolak ni. So kat sini akan jadi negatif 121Q sama dengan
39 tolak operasi tetapi nombornya memang negatif 78. Kita tekan kalkulator. 39 tolak negatif 78. So dapat 117. Okey, maka Q kita adalah 117 per dengan negatif 121. Kita semak balik jawapan yang kita tulis dengan pensel tadi. Q, yang ini. Okay, yang ini Q, dah tepat. Bila tepat, ambil pemadam, padam semula yang kita conteng dekat kertas kita. Supaya pemeriksa tak dapat detect, kita guna kalkulator. Okey, Q dah dapat. Okey, Q dah dapat, boleh pilihlah mana-mana persamaan yang nak ganti. Boleh pilihlah mana-mana yang awak nak. Awak nak ganti dalam 4 ke? Awak nak ganti dalam 5, tak kisah mana-mana. Katakan pelajar nak ganti dalam 4. 4 mana 4? Ni 4 Saya tulis sekejap. P tambah 17Q sama dengan negatif 13. Sorry, dah lebih pukul 9, sorry. Okey, so saya nak dapatkan nilai P. P sama dengan negatif 13. Positif 17 tu pergi sana jadi negatif 17Q. Nilai Q baru kita dapat tadi iaitu 117 per negatif 121. Kita jangan susahkan diri darab-darab, jangan susahkan diri. Ambil kalkulator terus. Negatif 13 tolak 17 darab 117 per negatif 121. 416 per 121. Kita nak tengok jawapan yang kita conteng dengan pensel tadi. Betul juga jawapan kita ni. Betul. Jadi ambil pemadam, padam ni. Last sekali. Okay, last sekali. Medan dah ada nilai P. Medan dah ada nilai Q. Kita bebas gantikan dalam persamaan mana-mana. Okay. Contohnya saya nak ambil persamaan yang pertama. Okay, saya ambil persamaan yang pertama. Into 1. Katakan saya dulu, katakan kita dah panjang dah buat soalan ni. Dah panjang dah, makan 4 je. Untuk legakan saya punya emosi ni, saya akan buat macam tu. Untuk legakan emosi sendiri. Awak mungkin adalah cara awak nak lukis SpongeBob ke, ikutlah. Janji awak buat benda yang menenangkan emosi sebab kita bermain dengan masa dan pengawas asyik tengok kita menjawab je. Jadi kita stres. Jadi buatlah apa-apa yang rasa-rasa macam nak buat hashtag ke, ikutlah, janji awak tenang. Awak ada 2P tambah Q tolak 3R sama dengan 7. Medan ambil soalan ori. Nilai P dah dapat tadi. Nilai P tadi 416 per 121. Itu nilai P. Tambah dengan Q. Q pun dah dapat tadi. Q tadi negatif 117 per 121. Saya bawa, tak payah bawa lah, kita buat macam ni. Tolak dengan 3R sama dengan 7. Ni Medan nak bocorkan satu rahsia, satu lagi rahsia. Harap-harap menjadi R sama dengan, okay, kita ambil kalkulator. Sebab kita tak nak ada salah algebra. Kita nak guna kalkulator. 2 kurungan 416 per dengan 121. Tutup kurungan. Tambah dalam kurungan ada negatif 117 per 121. 3R. R tak ada dalam kalkulator, Medan pinjam huruf X.
sama dengan awak tekan alpha solve. Dia keluar tanda sama dengan. Dan awak tekan nombor 7. Awak type semua yang Medan tulis tu dalam kalkulator. Kemudian tekan button shift. Tekan button solve. Ulang lagi sekali. Shift. Solve. Tekan sama dengan. Tapi jawapan bagi dalam bentuk ni. Okay. Kalau nak tukar kepada pecahan boleh ke ni? Macam mana tukar ni? Shift. Answer sama dengan. Awak tekan answer sama dengan. Ilmu baru Awak tekan tadi dapat pecahan, kita dah gabra dah. Mana nak buat ni? Tekan answer, tekan sama dengan. Automatik dia akan tukar semula menjadi negatif 4/11. Dan jawapan ini pun adalah jawapan yang kita dah semak dan kita dah tulis dengan pensel tadi. Itu perkongsian medium lah untuk kita handle soalan macam ni. Okey, kat mana rasa macam susah? Kat mana boleh Medan tolong tentang persamaan serentak ni? Boleh? Boleh Boleh faham? Okey. So kalau untuk besok, Medan ingat Medan nak bincang nombor 14. Besok kalau awak nak study dulu pun boleh. Nombor 13 Medan cuba study dulu sebab esok cuti di Kelantan ni cuti. So antara Medan rajin tak rajin besok. Kalau macam tak rajin nombor 14. Dan sebenarnya dia dah cukup dah sebenarnya. Dia dah cukup 2 soalan telah dijawab. Tapi Medan cuba jugalah nombor ni. Macam comel je soalan nombor 13 ni. Tapi yang B je lah Medan nampak kan. Takut juga nak terang benda-benda yang tinggi ni. Nombor 13 tu tak janji. Tapi nombor 15, nombor 14 Medan sedang buat tapi Medan tahu tak cukup masa lah. Okay, so kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada soalan, yang mana yang nak keluar dulu tak ada masalah, silakan. Medan akan stop rakaman.